Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar? Ada customer mesej. Hai. Selamat petang, selamat beristirahat, selamat memandu yang memandu. Yang naik motor tu berhati-hati, yang naik kereta pun kena berhati-hati juga. Okey. Seperti biasa Kak Izzah buat live. Hari ni hari Selasa. Rabu. Sorry, hari ni hari Rabu. Seperti biasa 5.30. Ikutkan seperti biasa 5.30. Tapi hari ni terlajak pukul 6. Ya. So Kak Izzah minta maaf sebab tadi ada customer Mu'in, jumpa-jumpa dengan dia, sembang-sembang dengan dia. So terpaksa lewatkan sikit. Jadi sebelum tu Kak Izzah perkenalkan nama penuh Kak Izzah, Nursetia binti Abdul Aziz. Nizamah oleh Setiawan, kedai Kak Izzah di Setiawan Perak, sebelah Ipon Setiawan, dan Cawangan Seri Iskandar. Okey. Kepakaran Kak Izzah, kebolehan Kak Izzah membantu anda mendiagnos tapak tangan anda, dan Kak Izzah tahu apa masalah anda, dan Kak Izzah insya-Allah Kak Izzah boleh bantu. Okey, siapa yang tengok live Kak Izzah minta tolong like dan sharekan ya. Dan juga yang baru tengok live Kak Izzah, terima kasih. Tolong bagi komen dan minta tolong komen ataupun like page Kak Izzah ni, semoga sedikit memberi manfaat kepada siapa yang mendengar atau siapa yang menengok, insya-Allah mudah-mudahan ya. Okey, seperti biasa Kak Izzah nak share tentang masalah gastrik. Gastrik. So ramai di kalangan kita yang mempunyai masalah gastrik, tetapi dia tak tahu yang dia ni ada masalah gastrik. Perasan tak? Siapa ada masalah macam tu? Dia tak tahu yang dia ada gastrik, cuma yang dia tahu angin je. Angin. Dia kata saya tak ada gastrik, tapi saya banyak angin. Perasan tak? Okey, siapa yang ada masalah macam tu, boleh komen, boleh like. Sebenarnya sebab kita tak tahu itulah. Kita kata kita tak ada gastrik, sedangkan kita ada gastrik. So hari ni Kak Izzah nak share, nak tunjuk, nak beritahu macam mana kita nak tahu yang kita ni ada gastrik. Kita nak share macam mana anda nak tahu yang anda ada gastrik. Okey, ramai yang nak tahu kan macam mana macam mana kita nak tahu kita ada gastrik. So perkongsian ni Kak Izzah share sebab Kak Izzah belajar daripada guru Kak Izzah, cara Yunani, bangsa Yunani dulu. Nak tengok dia orang ada masalah ke, tak ada masalah ke, semuanya melalui tapak tangan. Semuanya melalui tapak tangan bangsa Yunani zaman dahulu. Okey. So bila zaman dahulu dah terkenal cara diagnos ni, so kita orang Malaysia baru lagi tahu. So Kak Izzah cuba nak bawakan kepada anda atau nak beritahu anda bahawa cara diagnos tapak tangan ialah cara yang betul dan bukan cara yang telik-telik, dan memang betul. Dan bila Kak Izzah cerita kat mana kita nak cek kita ada masalah gastrik, dan nanti Kak Izzah cerita macam mana nak tahu simptom gastrik. Okey. Kak Izzah minta tolong like dan share page Kak Izzah ni ya. Okay, sebelum tu sekejap, Wani tolong bagi pen olive dengan sudu. Sebelum tu Kak Izzah nak beritahu juga produk baru Olive House. Produk baru Olive House ialah produk yang dipanggil, kita panggil dia pen olive ya. Pen olive sudu satu. Bagi plastik tisu. Pen olive adalah produk baru, produk Olive House. Yang baru ada dalam pasaran. Dia punya bagusnya pen olive ni ialah dia untuk kecantikan dan kesihatan. Dia 2 dalam 1, together lah, macam tu lah ya. Bila kita kata sebut 2 dalam 1, manfaatnya lagi banyak, lagi bagus. Dan orang kata memang setakat ni antara yang tinggi dia punya antioksidan dia, tinggi dia punya khasiatnya berbanding dengan minyak zaitun biasa-biasa. Sebab pen olive ni dia daripada wilayah Arcadia di daerah Yunani juga. Okey, ini adalah pen olive. So Kak Izzah nak makan pen olive sekejap ya. Sebab rasa tekak tak berapa nak selesa. Sebab hari ni banyak cakap, orang datang cakap dan duduk sini cakap, jadi nak kena makan
sikitlah pen olive ni. So anda yang nak tengok pen olive atau anda yang nak rasa pen olive ni, boleh walk in ke kedai Kak Iza di sebelah pasaraya RS Konsesi Setiawan, dan boleh rasa macam mana rasa pen olive ni. Dia punya rasa berbeza dengan minyak zaitun. Dia akan rasa pedih sikit. Maksudnya sikit je, tak banyak. Tetapi yang bagusnya pen olive ni, kecantikan dan kesihatan. Jadi orang yang ada masalah nak cantik dalam dengan luaran, Kak Iza galakkan ambil pen olive. Sebab pen olive ni kan dia punya memang banyaklah khasiatnya bagus. Dia punya NG pun tinggi ya. Tengok. Nampak tu. So cantik bekal dia. Khasiatnya pun sangat cantik. Dia orang kata apa? Antara yang terbaik lah ya, antara yang terbaik yang untuk kecantikan dalaman dan luaran, dan kesihatan dalaman dan kesihatan luaran. Okey, Kak Iza nak minum sikit, Kak Iza tunjuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini okey, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Iza selalu biasa kemam baru telan. So bila Kak Iza kemam, dia akan meresap ke organ dan lidah-lidah kita, kelenjar alveolar kita dan ke organ-organ. Ni kesan dia lebih bagus. Dan juga bagusnya pen olive ni, dia tak berbau dan lembut, cuma dia rasa pedas sikit je. Macam tu lah. Tapi memang so far okey. Dan dia punya minyak dia boleh sapu kat muka malam sebelum tidur. Sangat bagus. Macam ni Kak Iza sapu kat muka ya. Dia akan meresap ke muka kita, insya-Allah. Best lah. Dia tak melekit, insya-Allah tak melekit. Okey. Itu pen olive lah, produk baru Kak Iza nak share. Tapi hari ni Kak Iza nak share tajuk dia, atasi masalah gastrik. So macam mana kita nak atasi masalah gastrik yang kadang-kadang anak-anak kita pun ada masalah gastrik. So hari ni nak share tentang gastrik. Okey, anda nak tahu tak masalah gastrik nak tengok dekat mana? Dekat tapak tangan. So tengok tapak tangan anda. Tolong tengok tapak tangan anda sekarang. Okey, macam mana kita nak tengok tapak tangan kita ni? Sebenarnya di bahagian ibu jari kita ni, okey, di perut ibu jari kita ni, okey, ada satu tanda ataupun ada satu urat warna biru ataupun kehijauan. Dekat bahagian perut ibu jari kita. Jika ternampak dekat kawasan sini, itu menandakan anda ada gastrik. Anda ada gastrik. So dekat sini kena tengok ya. Kawasan sini dia punya urat biru ataupun hijau di bawah perut, tepi perut ibu jari kita tu. Kalau ada anda memang ada gastrik, mungkin gastrik anda baru nak jadi, pertengahan ataupun dah lama. So nanti kita ulaskan. Dia ada permulaan, peringkat, pertengahan dan yang lebih teruk. So simptom-simptom orang yang ada gastrik ni adalah dia cepat letih, mudah lapar dan sakit ulu hati. Sakit ulu hati, perut kembung, menyucuk-nyucuk, pedih, sebu, mual, nak muntah, lagi rasa meloya, pening, sakit kepala. Maksudnya lepas tu makan sikit mengah, makan banyak tak boleh, perut dah sengkak sebab apa? Penuh dengan angin. Jadi itulah tanda-tanda orang yang ada masalah gastrik. Mungkin peringkat pertengahan ataupun teruk, itu bergantung kepada seseorang. Jadi bila diorang ataupun bila patient walk in ke kedai Kak Iza selalu check melalui tapak tangan mereka, dan Kak Iza boleh tahu tahap diorang punya gastrik. Dan Kak Iza boleh tengok, boleh check juga bahagian sesetengah tempat tu, dia bila Kak Iza tekan dia akan sedawa. Dia akan sedawa ataupun jeluak. Itu adalah orang kata bahagian-bahagian tertentu. Kalau walk in, Kak Iza akan bersentuhan lah. Tapi keadaan sekarang SOP kita tak,
Kak Izzah tak akan sentuh atau tak pegang, cuma Kak Izzah tengok melalui tapak tangan sahaja. Okey. Jadi punca-puncanya orang ada masalah gas ni adalah kemungkinan besar mereka makan tidak menentu, makan pagi waktu tak menentu, dan juga suka makan pedas. Okey. Bila cakap makanan tidak menentu ni adalah biasa waktu pagi, kita ataupun anak-anak kita atau sesiapa saja kurang ambil berat tentang makanan pagi atau sarapan pagi. Kurang ambil berat sebab kita tak tahu risiko ataupun penyebab dia nanti apa kalau kita makan ke tak makan, penyebab kita tak tahu. So sebenarnya sesuatu perkara tu dia akan ada penyebab dia. Contoh, bila kita tak makan pagi setiap hari dan ada masa kita makan dan ada masa kita tak makan, ada masa kita ikut mood kita dan ada masa lewat dah cepat, dan juga ada masa kita ambil makan tengah hari cover untuk pagi sekali. Ada juga Jadi keadaan tu sebenarnya tak bagus dan tak elok kita amalkan selalu dan kita teruskan selalu. So bagi anda yang ada anak ataupun anda sendiri, tak kira lelaki perempuan ke kecil besar, anda kena faham tau, gastrik ni bukan boleh saja-saja jadi, bukan semata-mata makan pedas saja, bukan semata-mata, tapi dia berpunca daripada makanan tidak menentu tu. Contohnya macam ni, sistem dalam badan kita ni, sistem anatomi dalam badan kita ni dah ditetapkan, orang kata fitrah perut kita, tugas dalam badan kita, dia ada waktu pagi, adalah pagi, masa untuk dia bekerja. Perut kita waktu pagi adalah masa untuk bekerja. Jadi bila perut kita bekerja pagi setiap hari, dia memerlukan makanan, makanan dalam perut kita tu. Itu kita kata tadi sistem anatomi. Sistem anatomi kita setiap pagi perut kita bekerja, dan jikalah waktu pagi tu kita tak makan, kita tak sarapan lah ya. Kadang-kadang kita ambil masa pagi lambat, kadang-kadang cepat, kadang-kadang kabur sampai tengah hari ya. Jika berterusan keadaan macam tu, sebab perut kita setiap hari bekerja, bila dia bekerja setiap hari, tak ada makanan untuk diproses, makanan tak ada, kosong. So dia hanya memproses angin saja, makanan tak ada. Jadi bila keadaan tu berlarutan, sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, bertahun-tahun, nanti dia akan merembeskan masalah usus kita. Merembes, dia akan mengeluarkan satu asid. Bila keadaan asid tu keluar nanti sikit-sikit, mungkin kita tak perasan, tapi bila asid tu terlalu banyak, kita akan jadi masalah pada masalah iaitu gastrik. Dan gastrik ini dia ada 3 peringkat. Waalaikumsalam Puan Mazni, terima kasih Puan. Okay, Puan clear tak? Dengar tak? Jelas tak? Boleh jelas tak saya cakap ni? Boleh jelas ya? Boleh dengar ya? Okey, Puan sihat ke? Apa khabar Puan? Okey, berbalik macam tadi, bila keadaan setiap pagi perut kita bekerja nak proses makanan dalam badan kita, dalam perut kita, apa kita makan tu, tetapi makanan tak ada. Bila makanan tak ada, dia akan menjalani tugas dia seharian dia. Itu adalah fitrah yang Allah bagi pada dia untuk bekerja. Jadi bayangkan, makanan tak ada, dia akan merembes usus kita, dan usus kita akan mengeluarkan satu asid poli. Jadi asid itulah bila kita biarkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, lama-lama keadaan usus kita akan lebih kronik. Bila keadaan lebih kronik, dia akan mengganggu kita dan mengganggu masalah usus pencernaan kita. Jadi itulah punca, bukan sekadar makanan pedas saja, tetapi melibatkan makanan yang tak tentu masa tu, waktu pagi tu. Pagi tu itu sebab kalau kita perasan, orang tua-tua dulu, mak-mak kita dulu, orang especially orang kampung lah ya, bukan orang bandar, orang kampung lah. Orang kampung dulu macam Kak Izzah asal daripada kampung. Pagi mak kita mesti sibuk masuk, lepas mayang subuh je tintong kat dapur tu masak. Tujuan apa? Dia nak bagi kita makan seawal pagi. Mungkin mereka ni lebih pandai, lebih aktif, lebih tahu dan lebih faham kenapa kena makan pagi. Mungkin dia orang dah tahu jika tak makan akan membuatkan seseorang tu ada masalah gastrik. Tapi memang betul bila kajian dilakukan, dan Kak Izzah sendiri belajar dengan doktor-doktor, belajar dengan guru-guru, dengan ustaz-ustaz Kak Izzah, memang anatomi dalam badan kita setiap hari dia bekerja. Waktu bekerja tu lah makanan tak ada. Jadi bila tak ada,
dia akan merembeskan sebab dia buat kerja, dia akan hanya proses apa? Angin kosong saja. Jadilah berlakunya angin gastrik. Okey. Jadi itu sangat membahaya, sangat membahaya. Jadi especially anak-anak kita yang nak membesar, kita jangan biarkan nanti dia mudah angin, dia mudah dia macam-macam, dia rasa nanti dia akan rasa satu peringkat dia kata kenyang lah mama, tak nak makan. Sebenarnya bukan dia dia kenyang, sebenarnya angin dah penuh dalam perut dia. Angin dah penuh. Jadi angin itulah yang penuh kita akan rasa sebu, tak selesa, nak mual, nak muntah. Itulah sebabnya. Okey. Jadi sangat bahaya pada anak-anak kita sebab gastrik ni terbahagi pada 3 ya. Gastrik terbahagi kepada 3. So bila yang pertama tu dia agak gastrik ringan. Gastrik ringan dia hanya pembengkakan di lapisan perut kita sahaja yang bersentuhan dengan makanan kita tu. Itu peringkat pertama. Maknanya gastrik yang peringkat pertama ringan, hanya bengkakkan berlaku di lapisan di perut kita sahaja yang hanya bersentuhan dengan makanan. Jadi bila keadaan macam tu dia tak akan terasa sangat sebab masih di peringkat awal, peringkat baru. Dia hanya bengkak, dia tak akan luka. Jadi walaupun keadaan masih peringkat ringan, kita tak boleh ambil ringan ya, sebab daripada biasa itulah dia akan lebih teruk. Okey. Yang kedua, gastrik berat. Gastrik berat ni adalah kekerapan luka. Kekerapan luka ni di lapisan perut kita. Di lapisan perut kita yang bersentuhan dengan makanan. Nampak tak? So, yang tadi gastrik ringan bengkakkan berlaku di lapisan perut kita dan bersentuhan dengan makanan kita sahaja. Tapi peringkat yang agak berat ni, pertengahan ni, kekerapan luka. Disebab makanan tak ada, dia dah luka. Bila kekerapan luka di lapisan perut kita yang bersentuhan dengan makanan kita, itulah kita akan rasa apa? Pedih. Kita rasa macam senak, kita akan rasa macam perik, kita akan rasa macam kita rasa macam ada orang sampai menyucuk-nyucuk ulu hati dan susah nak bernafas. Itu peringkat pertengahan. Tetapi kalau peringkat lebih teruk lagi, kita panggil ulcer gastrik. Ulcer gastrik ni lagi teruk. Maknanya ulcer gastrik ni ialah luka yang berlaku yang di lapisan perut kita ni yang dah terkena, orang kata yang dah dalam, luka yang luka yang teruk dan dah berlaku yang dah terkena pada kita punya perut, lapisan dalam dan lapisan luar tu. Keadaan itu akan menjadi apa? Sorak-sorak itu akan jadi muntah dan dia akan meloya, dia akan dia akan macam orang panggil jeluak, dia akan rasa macam mulut dia ni dia rasa macam orang mengandung pun ada, macam meloya, nak muntah, jeluak dan macam tu. Itu adalah ulcer gastrik. Ulcer gastrik inilah kalau boleh bahaya tu, sebab ulcer gastrik ni dia boleh bawa kepada mana? Kepada kanser juga, kanser usus. Jadi itu sebab kita ataupun anak-anak kita tolong ajar mereka atau amalkan mereka sarapan pagi awal. Walaupun kalau kita tak puasa, kita ambilkan seawal yang mungkin. Sebaik-baiknya kalau boleh sebelum pukul 9. Paling bagus pukul 8, 8.30 tu lagi awal lagi bagus. So masa tu, sebab masa tu perut bekerja, jika ada makanan, so dia proses lah makanan kita tu. Bila melalui proses, dia akan ada tugas-tugas lain. Ulu hati kita tugas dia apa, jantung kita tugas dia apa, dia ada masing-masing. InsyaAllah kalau Kak Izzah jumpa nota Kak Izzah yang lagi satu tu, dimaksudnya jantung tugas dia waktu apa, limpa tugas dia waktu bila, dan juga pankreas tugas dia waktu bila. Dia ada tugas-tugas. Sebenarnya kita ni dalam anatomi badan kita dah ada tugas dah. Bukan kita, maksudnya organ dalaman kita ni ada tugas masing-masing dah. Jadi itu yang Kak Izzah share tentang 3 gastrik yang akan membuatkan seseorang itu akan jadi lebih teruk. Okey, lebih teruk. So peringkat awal memang dia tak akan rasa sangat. Peringkat awal tak akan rasa sangat. Tetapi kalau kita biarkan, dia tak kira waktu, pedih ulu hati waktu pagi ke waktu malam, dia tak tentu masa. Dan juga dia muntah pun dia tak tentu masa. Dia akan rasa salah sikit makan, dia jadi kesan dia
kesan lebih teruk. Okey. Lepas tu dia akan sedawa, dia akan terbelahak, tak tentu masa sebab angin, terlalu banyak angin. Sebenarnya kalau kita pergi klinik, pergi hospital, doktor akan bagi ubat angin saja. Ubat angin semata-mata. Sebab apa? Doktor kata angin. Tetapi kalau ikut sistem anatomi badan kita, dia angin tu berpunca sebab tak makan, dia akan membawa kepada gastrik. Jadi sangat bahaya. Dan kita akan rasa apa? Rasa nak buang air besar tetapi tak nak buang. Pernafasan kita sempit, sesak dan kita rasa macam tercungak-cungak. Dan ada pasien Kak Izaya datang, dia dah macam duduk menggelupur. Orang kata gelisah. Sebab apa? Angin tu serang ulu hati dia, dia rasa nak nafas susah dan dia rasa menyucuk-nyucuk dan rasa jantung dia ni macam tak tahulah. Alhamdulillah saya tak pernah lah merasa macam tu, tapi patient selalu cakap, dia kata menyucuk-nyucuk macam cucuk ke jantung tu. Dia kata sangat kronik dan dia tak boleh buat kerja apa, tidur pun tak boleh, baring pun tak boleh, semua tak boleh. Masya Allah, yang bila keadaan dia macam tu, dia tak boleh bekerja dan kita akan menyusah diri kita dan juga menyusah family kita. Jadi orang yang ada masalah gastrik ni, walaupun tahap 1, tahap ringan, tahap pertengahan, tolong rawat. So macam mana kita nak rawat? Macam mana kita nak atasi? Pertama sekali kita kena atasi dengan apa? InsyaAllah ya, mudah-mudahan Allah pun mudahkan dengan cara macam ni. Pertama sekali, cuba pagi-pagi konsisten balik. Walaupun kita rasa nak makan ke, tak nak makan ke, kenyang ke, lapar ke, cuba konsisten awal pagi. So kita start awal balik. Kita ajarkan diri kita tu makan sarapan pagi balik awal. So ambil makanan yang tidak mempunyai orang yang ada gastrik tak boleh ambil makanan yang bergula putih. Jangan ambil terlalu makanan yang berlemak. Jangan ambil terlalu makanan yang berminyak. Kurangkan kalau boleh. Okey. So cuba ambil pagi dan baiki usus kita, yang bukan baiki, kita punya kolon kita tu, kita jangan bagi dia Allah lupa Sayyidina Muhammad. Jangan bagi dia masuk angin. Dan kalau boleh rawat kita punya usus kita tu, usus gastrik kita tu, saluran pencernaan kita tu, kita rawat. Sebab dah luka. Bila kita tak rawat yang luka tu, nanti kita akan makan benda-benda yang silap sikit, dia akan terus menyerang. Dan orang yang masak gastrik ni, dia kena ambil, sebaiknya dah jadi gastrik dia kena ambil sehari 4 ke 6 kali makan sikit-sikit. Dia tak boleh makan sekali banyak, tak boleh makan terlalu sikit, dia tak boleh terlalu over, dia kena sedang-sedang tu. Sebab 4 hingga 6 kali tu adalah bagi makanan ataupun orang gastrik kena ambil ya, insyaAllah ya. Kenapa Puan Mazlin berdebar-debar? Ya, berdebar-debar. Memang betul. Dia berdebar-debar, menyucuk-nyucuk, sakit-sakit. Puan ada gastrik ke? Puan ada gastrik ke? Tak apa-apa. Kalau ada gastrik, insyaAllah boleh rawat. Ya. Okey, apa rawatan yang kita nak rawat jika kita dah ada gastrik? Apa yang saya belajar daripada guru-guru, pemakanan yang sihat, yang bernutrisi tinggi, makanan yang orang kata daripada sumber tumbuh-tumbuhan adalah yang terbaik, dan juga makanan yang antioksidan antara yang terbaik, sebab dia boleh merawat usus kita yang luka. Okey, merawat usus luka ya. Jadi kita elakkan makanan berproses. Tolong elakkan makanan berproses, terutama sekali roti, biskut jangan ambil. Orang yang dah ada gastrik, makanan yang tak boleh ambil ialah makanan yang diproses. Seperti apa? Nasi, biskut, kuih muih, dan juga susu yang ada gula putih. Tolong jangan ambil ya. Jadi apa yang kita nak ambil? Kalau semua tak boleh ambil, so antara yang terbaik untuk kita nak ambil atau nak amalkan, nak rawat masalah gastrik kita, mesti kita kena ambil madu. Antara yang bagus adalah madu, sebab madu kita adalah madu asli, madu yang tak ada gula. So kalau kita nak ambil madu, pastikan madu yang tak ada gula putih, tak dicampur gula merah, tidak dicampur gula tebu, tidak dicampur gula kelapa.
Jangan ada, cari madu yang betul-betul pure, yang hanya 100% gula daripada lebah saja, ataupun pemanis daripada lebah saja. Sebab lebah menghasilkan gula daripada perut dia dan tidak mendatangkan kesan kesihatan dan masalah pada seseorang yang ada masalah gesit nak amalkan. Tetapi bila kita ambil madu yang daripada sumber yang gula putih ke gula merah ke whatever lah, gula tebu pun, dia akan memberi keradangan pada usus kita. Jadi tak bagus. So macam mana nak dapat madu yang asli, organik 100%? Kita kena pandai cari. Kalau katalah orang kita beli dekat orang asli, adakah betul dia pergi ambil atas bukit, panjat ambil atas bukit? Adakah betul? Adakah kita nampak? Kalau betul lah kita nampak, insya-Allah boleh ambil. Tapi kalau kita tak nampak, hanya berkata ini gula, ini madu asli, saya ambil. Adakah lebah dia tu makan campuran makanan tu ada gula putih ataupun gula tebu ataupun gula tambahan yang apa-apa. Jadi kita tak nampak. So kena berhati-hati. So pastikan ambil yang madu yang asli. Contoh, nak memudahkan anda, nak memudah yang mendengar atau memudah yang nak mengamal, sebab madu bagus untuk usus ya, bagus untuk masalah luka perut, di perut ya. Memang madu salah satu mesti kena ambil. So saya galakkan, Kak Iza galakkan, ambillah madu daripada keluaran Olive House, sebab madu Olive House dia ada Kementerian Kesihatan punya cop. Maksudnya kalau tengok kat sini, tolong ambil jap ni, ambil madu. So madu yang dikeluarkan oleh syarikat Olive House adalah, tak kisahlah nak ambil lah madu apa pun, tak kisah, jadi madu asli. Cuma saya nak beritahu, kalau kita ambil madu, pastikan kalau betul-betul kita nak ikut sah, confirm 100%, kita kena ada dapat logo macam ni, autentik. Autentik ni adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang diluluskan, yang dah masuk lab, dah mendapat kajian, dah terbukti sah ataupun sahih madu asli. Ini yang mendapat pensijilan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang madu ini dah masuk lab test semuanya 100% garanti asli, tulen dan tidak dicampur. Jadi kalau kita makan madu yang tak dicampur macam ni sebegini, insya-Allah kesihatan usus kita akan baik, luka perut, bahagian perut kita akan baik, dan segala luka insya-Allah boleh baik. Tapi kalau dapat, carilah, tak kisahlah madu apa, tapi yang kalau boleh yang betul-betul asli. Kalau katalah orang asli ambil akak pokok mana-mana, pastikan kalau kita tengok tu, kita mesti yakin kan. Kalau kita tengok, kita mesti yakin kita boleh ambil. Tapi sekadar cakap saja, memang ni madu daripada Kemerahela, tapi adakah kita tengok dia ambil, adakah betul sahih dia ambil? Itu pun kita kena berhati-hati, sebab dia akan memberi kemudaratan jika ada campuran gula ataupun campuran lainnya, iaitu sangat bahaya. Jadi kedua, macam mana nak rawat gastrik lagi? So antara yang terbaik nak rawat gastrik ialah, nak tak nak kita cuba ambil daripada sumber tumbuh-tumbuhan seperti habatus sauda dan juga minyak zaitun. Sebab dalam kajian dunia yang saya belajar, ada 35 jenis penyakit termasuk gastrik. Salah satunya habatus sauda boleh menyembuh gastrik dengan izin Allah. Itu sebab habatus sauda ialah kategori syifa ataupun penawar. Dalam kajian yang saya belajar, di mana saya dah lupa dah, ada beberapa orang dia orang buat macam testimoni, dia beri makan habatus sauda, bagi makan madu, lagi satu saya lupa, dia bagi makan selama 3 bulan. Selama 3 bulan konsisten, setiap hari dia makan 2.5 ml habatus sauda pagi dengan malam, dan madu sehari 2 kali dengan konsisten. Dalam masa 3 bulan, dia punya gastrik tu alhamdulillah dah peringkat kesembuhan. Maksudnya dah peringkat kesembuhan. Dulu dia stage 3. Mana stage 3 ni kalau dibiarkan, dia boleh jadi ulcer. Sebab gastrik ni mula-mula gastrik, kedua GERD, ketiga ulcer, ulcer perut. Jadi kalau kita istiqomah betul, sebab nutrisi yang ada dalam habatus sauda tu, dia memang boleh. Kejap ni kat mana ni? Rasa ada
Rasa nak mati kat suami. Rasa nak mati kata suami saya sekarang. Alhamdulillah madu memang terbaik. Alhamdulillah, Alhamdulillah Puan Mazni, terima kasih bagi komen sangat bagus. Puan Mazni makan madu Kyrgyzstan lah. Makan madu ni ke? Makan madu ni ke? Madu ni ke? Kalau makan madu ni alhamdulillah ya. Tapi madu ni memang asli ya, alhamdulillah. Tidak. Tadi akak ada saja dekat Mas Mida parti delima ke jus delima? Parti Parti delima. parti delima. Okey, balik-balik. Ada ikhlas sekejap, ada orang tanya. So madu Olias ni memang garanti ya, garanti. So tolong jangan ambil sudu lagi satu. So anda yang dah tengok live ni, bukan saya kata madu lain tak bagus, saya tak cakap madu lain tak bagus, tetapi saya nak tunjuk keaslian ya. Keaslian madu ini adalah madu yang betul-betul asli. Sebab nanti ramai kata ala madu olihau ke, madu lain tak ada ke? Tak, maksud saya bukan macam tu. Maksud saya madu apa pun tak kisah, tapi yang asli garanti yang mendapat kalau boleh Kementerian Kesihatan punya kelulusan. Sebab bila disebut Kementerian Kesihatan, dia memang dah terbukti ya. Sebab nak dapat perkataan autentik tu bukan senang. Autentik tu bukan senang. So kalau kita tengok madu Oli House tengok dia punya kepekatan dia tu, Masya Allah. Dia punya kepekatan tu. Ini bukan gula, ini adalah nektar daripada perut lebah. Nektar daripada perut lebah. Lebah ini hanya makan berbunga di kawasan pergunungan yang tidak tercemar, jauh daripada hiruk-biruk dan jauh daripada pencemaran. Dan insya-Allah lebah ni hanya makan berbunga yang di kawasan pergunungan saja, yang tidak ada kilang kat situ, tidak ada environment yang kotor, tak ada. Ada makan, alhamdulillah. Terima kasih Puan Mazni. Sebab kalau kita tengok sini kepekatan dia sangat berbeza lah ya, sangat. Sebab madu adalah salah satu untuk rawatan orang yang masalah gastrik, masalah usus, masalah perut, sangat bagus, terutama yang ada masalah luka. Sangat bagus. Tengok ini dia punya kepekatan dia. Masya Allah. Ni saya nak makan sikit lah sebab dah ada kan. Cedok-cedok ni rugilah tak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa manis tu tak melekit. Kalau madu yang dia campur, kita rasa macam melekit-lekit. Yang ni tak melekit, InsyaAllah. Sebab itulah madu sangat penting untuk perubatan, semua jenis perubatan. So berbalik pada gastrik tadi, sayang pula nak buang. Okey, berbalik pada gastrik tadi, selain daripada madu, habatus sauda dan juga minyak zaitun. Kenapa kena makan minyak zaitun? Minyak zaitun adalah salah satu, kalau ikut kajian, dia boleh merawat banyak penyakit. Tapi dalam minyak zaitun dia mempunyai lemak yang sihat. Dalam minyak zaitun mempunyai lemak yang sihat. Dan lemak tu bagus untuk apa? Untuk membakar kita punya, menjadikan sumber tenaga. Bila lemak tu dia membakar dan menjadikan sumber tenaga, dia akan membuatkan kita jadi lebih sihat, bertenaga, tak letih, tak lesu, macam tu. Sebab macam apa yang nak share, minyak zaitun dia adalah lemak sihat. Dia mempunyai polifenol 10 kali ganda. Dia mempunyai oleokanthal. Oleokanthal tu kita mudah faham khasiat dia ataupun nutrisi oleokanthal tu, dia memberi macam pil killer organik. Maksudnya dia boleh mengurangkan rasa sakit. Bila orang yang masalah gastrik, dia sakit menyucuk-nyucuk, macam Puan Mazni kata tadi, betul. Sakit macam berdebar-debar, rasa macam nak mati. Macam tu. Memang betul. Tapi bila kita makan minyak zaitun, sebenarnya dalam sumber oleokanthal tu ataupun dalam sumber polifenol tu, dia boleh mengurangkan rasa sakit. Sebab dalam tu mempunyai painkiller organik yang asli, yang organik.
yang tidak mendatangkan kemudaratan. Dia tak memberi kesan side effect pada buah pinggang kita. Tak ada bagi side effect pada buah pinggang kita. Jadi kalau lah orang yang ada masalah gastrik yang tak tahan sakit, boleh ambil minyak zaitun, sebab dia boleh merangsang sakit bila kita ambil kerap. Maksudnya kerap ni macam ni, kita boleh ambil dalam satu hari 3 kali ke 4 kali boleh ambil, tak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita nak ambil. Sebab dalam minyak zaitun mempunyai vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Semua dah ada. Untuk apa? Masalah luka, untuk masalah dalaman, untuk masalah kulit. Dah ada komplit. Dan juga di samping tu, bila kita ambil minyak zaitun, dia tak akan mendatangkan kolesterol kepada kita. Sebab minyak zaitun adalah zero kolesterol. Zero kolesterol. Tak perlu risau, tak payah takut. Dan juga dalam minyak zaitun mempunyai hydroxytyrosol dia. Kalau olive 30 kali ganda, kalau OPU 60 kali ganda. Power, stronger. Dia boleh memberi ketahanan dalam badan kita, InsyaAllah. Di samping tu dia boleh mengurangkan rasa sakit. Itu yang bagusnya. Apa itu nak sebut, apa itu polifenol? Khasiat polifenol tu apa? 10 kali ganda. So polifenol itu ialah bila kita makan dia boleh melepasi halangan peredaran darah kita ke saraf kita dan juga ke otak kita. Itulah khasiat yang kita panggil polifenol. Maksudnya 10 kali ganda polifenol ni bila kita ambil setiap hari, masya-Allah, kita makan dia satu sudu besar, insya-Allah dia mampu melepasi halangan peredaran darah kita ke dalam saraf kita dan juga ke dalam otak kita. Maksudnya kalau orang yang ada masalah blood brain barrier sangat bagus, terutama orang yang ada masalah ulcer, gastrik, kanser, sangat bagus, insya-Allah ya. Itu yang kita panggil polifenol. Polifenol ni apa lagi kebaikan dia? Polifenol yang ada dalam minyak zaitun ialah dia boleh melindungi tubuh badan kita daripada diserang radikal bebas, diserang virus, diserang bakteria yang kita tak nampak. Itulah fungsinya polifenol ni. Jadi bila kita duk makan makanan yang mempunyai polifenol dia tinggi 10 kali ganda, dia melindungi tubuh badan kita daripada virus, bakteria dan juga radikal bebas. Di samping tu dia membaiki sel kita. Maksudnya sel, tisu dan juga organ-organ kita dia akan baiki secara semula jadi tanpa kesan sampingan. Dia akan merawat setiap kali kita tidur malam, kita makan sebelum nak tidur. Setiap malam tu dia akan merawat, dia repair, dia baiki tisu, dia baiki sel, dia baiki organ kita. InsyaAllah bila kita ambil berterusan dalam jangka masa yang lama, InsyaAllah kita boleh nampak khasiat dia tu. Kita boleh nampak dia punya keberkasian tu, InsyaAllah. Di samping tu juga polifenol bagus untuk apa? Merawat apa? Untuk merawat sel penuaan kulit, masalah penyakit jantung. Bagusnya polifenol yang ada dalam minyak zaitun tu. Dan juga orang yang ada masalah diabetes boleh, orang yang masih sakit sendi boleh, insya-Allah. Kanser insya-Allah boleh, sebab terbukti dah. Dan masalah orang yang ada imuniti ataupun ketahanan badan dia rendah, insya-Allah boleh. Dan masalah sistem otak ataupun kita berjenis orang yang ada masalah Alzheimer, pelupa, memang boleh. Kak Izzan nak share, customer Kak Izzan ni ada seorang, bukan baru dah, dah lama juga. Dia mempunyai cyst, dia mempunyai kanser ovari, dia mempunyai masalah HB-low, cyst, kanser ovari, HB-low. Ini just nak share je lah ya. Alhamdulillah, izin Allah sekarang dia dah sembuh. Alhamdulillah, syukur. Dalam keadaan dia tiga penyakit dalam satu penyakit dia keadaan lemah, lesu, tak bermaya, pucat, nak berjalan pun tak boleh, semput. Dengan izin Allah ya, dia jumpa masa tu, bukan jumpa lah, just WhatsApp dia masa tu. Alhamdulillah, dia cakap dia stage ni doktor pun dah kata jika terlebih dia punya tahap tu lebih, dia akan mungkin dia kena dibuang rahim lah macam tu. Tapi dengan izin Allah apabila kita suggestkan dia makan 3 produk ke 4 produk, tak ingat dengan izin Allah, dia ambil minyak zaitun, olive power up, dia ambil olive, dia ambil delima, dan dia ambil cukatin.
4 produk ni dia beramal selama 7-8 bulan. 7-8 bulan dia beramal istiqomah ni, yakin ni, masya-Allah. Sebab apa dia kata dia takut doktor nak buang rahim dia sebab kanser ovari dia akan bahaya. So istiqomah dengan yakin dia, dengan berdoa dia pantang segala makanan yang kata tak boleh makan tu, seafood, junk food, fast food, proses, semua yang banyak makanan tak dia makan, terutama saya gula putih dia tak makan. Dengan izin Allah selama 7 bulan 8 bulan dia bagi feedback, dia beritahu, doktor dah beritahu kat dia bebas daripada kanser ovari. Masya-Allah. Sebenarnya orang tu duduk isteri skandal juga. Tapi masa tu dia tak ada anak lagi, masa tu. Alhamdulillah bila dia beramal sehingga kini dia masih beramal, alhamdulillah dengan izin Allah rezeki dia ada anak seorang. Walaupun dia dah sembuh, dah sihat, tapi dia masih beramal. Sebab dia kata pengalaman lama tu yang dia ada masalah tu, dia membuatkan dia rasa takut dan serik. Alhamdulillah dia dapat kurnia seorang anak perempuan sangat comel. Dan sekarang ni dia continue. Dia rasa bersyukur. Sebab apa, keadaan dulu kanser ovari kalau kita sebut kanser ovari ialah memang orang kata semua orang takut, terutama wanita. Dia melibatkan kilang rahim kita punya rahim melibatkan banyaklah organ-organ penting kalau kita tak jaga dia akan memberi kesan yang buruk lah. Tapi alhamdulillah itu testimoni yang customer Kak Izzah regular sampai sekarang ni, alhamdulillah dia amalkan. Yang lagi seorang customer juga dia kanser payudara. Tu Kak Izzah cakap, bila kita beramal dengan minyak habatus sauda, minyak zaitun, delima, cukatin dengan izin Allah dengan madu, insya-Allah kalau kita beramal dengan istiqomah, yakin Allah sembuhkan. Asbab kita makan produk-produk ni, Allah bantu kita dengan kesembuhan, insya-Allah Sebab bukanlah minyak ni yang menyembuhkan, tetapi asbab dia beramal dengan produk-produk yang disebut dalam Quran, penawar segala penyakit. Jadi insya-Allah Allah bantu sikit sebanyak. So testimoni yang kedua yang kita dapat baru ni, baru tak barulah ada kanser payudara. Dia dah pergi kerja, dia cikgu pergi kerja pun kerap penat, letih, dia mata tak bermaya, dia macam lemah. Doktor terpaksa kena operation lah, doktor kata, sebab dia tahap 3 nak masuk tahap 4. Alhamdulillah dia cakap bila keadaan dia macam tu, dia agak tertekan dengan stres dia. Alhamdulillah bila dia mengamalkan minyak zaitun, alhamdulillah dengan izin Allah dia tidak berjangkit di sebelah lagi punya payudara. Maknanya tak berjangkit. Dan dia rasa ada tenaga dia tu macam yang sebelum ni lemah lesu, alhamdulillah dah ada tenaga, alhamdulillah. Dan nak tak nak dia terpaksa buat operation juga sebab dah tahap 3 dah nak masuk 4 dah. Doktor takut merenggut nyawa, jadi dia terpaksa operation juga. Tapi dia istiqomah makan produk-produk yang Kak Izzah sebut tadi. Alhamdulillah dia punya kanser tu tak berjangkit ke bahagian lagi satu. Tak berjangkit. Dan alhamdulillah sekarang ni dia stay makan orang kata pengalaman tu dia takut. Jadi dia amal sekali. Alhamdulillah kita rasa bersyukur sebab apa yang kita nak beritahu, bila dia beramal bersungguh-sungguh, yakin Allah bantu dia. Itu yang testimoni yang kita rasa memang sangat teruja. Yang lagi satu testimoni daripada orang Parit. Dia ada masalah tumor di buah pinggang. Doktor cakap tumor dia semakin membesar. Tapi dia ambil masa 3 tahun untuk nak sembuh. Bila sebab tumor ni adalah ketumbuhan di buah pinggang. Jadi dia ambil masa 3 tahun. Dia beramal juga dengan izin Allah. Dia hanya beramal dengan olive, opium dan kadang-kadang cukatin. Tu je lah. Sebab atas kemampuan sendirilah kesian kita pun nak buat macam mana, insyaAllah. Tapi bila dia beramal istiqomah, dia dapat kesan. Beberapa bulan yang lepas, masa Kak Izzah pergi Iskandar, kebetulan jumpa dia beritahu feedback, doktor tak payah buat operation sebab dia punya tumor tu dah kecut. Alhamdulillah, bersyukur. Sebenarnya bagi Kak Izzah happy, alhamdulillah. Bukan orang kata nak glamour, tak, tapi apa yang kita nak mudah-mudahan pelanggan kita atau pasien kita beramal dengan cara yang betul. Kita nak kesembuhan pada mereka. Bila diorang sembuh, itu adalah perkara yang paling bahagia. Paling bahagia, rasa happy. Sebab apa?
kita sampaikan apa yang disebut dalam Quran, makanan sunnah ataupun makanan yang barakah, memberi kesembuhan pada mereka. Sebab tu kita yakin dalam keadaan sekarang ni, orang ada gastrik ke, tak ada gastrik ke, orang ada masalah COVID ke, tak ada masalah COVID pun, cubalah beramal, kuatkan sistem imuniti kita. Bila sistem imuniti kita kuat, insya-Allah segala penyakit kita boleh kita boleh cegah, ya, terutama sekali sistem pernafasan. Sebab tu kita galakkan makanlah minyak zaitun, makanlah minyak habatus sauda dan madu. 3 ni pun dah cukup. Habatus sauda, madu dan minyak zaitun, habatus sauda dan madu. Cukup 3 ni, sebab 3 ni memang kajian dunia dah beritahu 3 makanan ni memang banyak khasiatnya. Macam gastrik, kita perlukan madu. Gastrik, kita memerlukan habatus sauda. Gastrik, kita memerlukan minyak zaitun. InsyaAllah. Sebab bila kita makan ketiga-tiga tu dengan izin Allah, sistem pernafasan kita akan kuat. InsyaAllah virus tak boleh menyerang. Sebab dalam kajian dunia baru-baru ni, pakar dia memberitahu bila kita dah amalkan, terutama sekali makan minyak habatus sauda, ya, virus tak boleh masuk dalam masuk dalam darah kita, tak boleh masuk dalam sistem pernafasan kita. Sebab dalam minyak habatus sauda tu dia mempunyai satu nutrisi dipanggil TQ. TQ tu dia boleh menguatkan sistem kita dan melawan penyakit atau melawan virus daripada kemasukan. Sebab TQ ialah berperanan dia untuk sistem pernafasan. Berperanan untuk sistem pernafasan. Sebab kita galakkan kuatkan sistem pernafasan, elokkan sistem pencernaan usus, sihatkan sistem jantung, dan sihatkan ataupun kuatkan sistem masalah saraf. Jadi dalam ketiga-tiga tu mempunyai khasiat dah. Okey, imuniti bagi kuat, sistem pernafasan bagi bagus, bagi lancar, bagi bagi strong lah, ya. Jantung dan juga sistem usus, pencernaan, pembuangan air besar kita dan saraf kita. Jadi bila kita beramal lah dengan 3 produk ni, insya-Allah kita yakin boleh sembuh. Sebab apa? Ada customer dia hamil 33 minggu, dijangkiti virus dan dia adalah COVID virus, positif virus. Dia ambil masa 45 hari. Dia beramal dengan habatus sauda, dengan izin Allah dia sembuh, dan baby dalam kandungan dia pun sembuh dengan izin Allah. Maksudnya baby dalam kandungan dia sihat. Maksudnya itu ibu hamil 33 minggu, dia beramal minyak habatus sauda, delima dan juga cukatin. Delima dengan cukatin. Ya, 3 ni. Dan lagi satu testimoni, dia tahap 4 dah orang kata doktor nak masuk oksigen, nak bagi dia tidur sebab oksigen tak cukup. Alhamdulillah dengan izin Allah juga, Allah mungkin dia bertemu dengan sesiapa, seseorang tu suggest dia makan minyak habatus sauda. Bila dia makan minyak habatus sauda dengan izin Allah, dia boleh keluar daripada ward dalam masa beberapa, saya tak ingat, dia ada WhatsApp lah, beberapa hari dia boleh keluar. Sedangkan tahap 4 dah kronik, dan doktor pun nak bagi oksigen, nak bagi dia rehat. Masya-Allah, dengan izin Allah itu nak jumpa dengan seseorang suruh dia makan habatus sauda. Jadi dekat situ Kak Izzah yakin, sebenarnya habatus sauda ni banyak peranan dia. Macam sebelum ni Kak Izzah beritahu peranan minyak habatus sauda ada 20 untuk nak merawat masalah. So hari ni Kak Izzah bagi ringkasan saja apa kebaikan minyak habatus sauda, apa yang 20-20 tu, dan apa dia punya penyakit apa yang boleh. Sebelum ni Kak Izzah cakap dia ada 35 penyakit, tapi hari ni Kak Izzah nak share ada 20 penyakit. Bila kita beramal dengan minyak habatus sauda, insya-Allah boleh sembuh dengan izin Allah. Pertama sekali, asma melibatkan sistem pernafasan. Jadi orang yang ada masalah asma mesti kena ambil minyak habatus sauda. Bukanlah mesti, maksudnya makanlah minyak habatus sauda. Insya-Allah makanlah, anda tak akan rugi, ya. Asma boleh merawat dengan minyak habatus sauda sebab dalam nutrisi minyak habatus sauda tu dia ada satu khasiat yang khas untuk paru-paru. Apabila kita beramal ni, dia akan membuang lendir-lendir, kahak-kahak
ataupun selaput-selaput yang tak diperlukan dalam kita punya paru-paru tu, insya-Allah dia boleh nyah, dia boleh membuang, insya-Allah ya. Maksudnya dia macam kita kata apa ya, lendir lah, nak kata apa ya, lendir lah. Okey. Maksudnya untuk sistem pernafasan, orang yang ada asma mesti kena makan batu soda. Kedua, orang yang ada masalah sakit otot sendi, kena makan batu soda. Kalau boleh makan dan sapu lah bahagian tu. Bahagian makan dan sapu. Yang ketiga ialah masalah diabetes. Orang yang masalah diabetes memang digalakkan sebab dia boleh merawat pankreas kita. Dan elok dia ambil waktu pagi sebelum sarapan. Jangan ambil inilah selepas makan. Ambil waktu pagi sebelum sarapan ya. Dan masalah sirik-birik pun kena makan batu soda juga sebab bakteria dalam perut kita ni, kita panggil E. coli ni, dia ada spesies kuman yang boleh membuatkan orang kata kita punya berlakunya sirik-birik. Jadi bila kita beramal, sebab dalam nutrisi batu soda tu yang kita cakap TQ tu, dia boleh membantu membunuh bakteria. Dan nombor 5, masalah batuk kering ataupun kita panggil TB. TB. So batu soda boleh merawat masalah TB, masalah sesama dengan resedung ataupun kita panggil hidung tersumbat. So orang yang ada masalah resedung ataupun hidung tersumbat, kita galakkan ambil satu titik minyak batu soda, terus titik ke hidung dia. Dia akan rasa pedih sikit, tetapi sekejap je pedih tu. Lepas tu dia okey. Sebab testimoni, Kak Izzah memang dah ada testimoni customer duduk di Manjung. Dia kerap tersumbat hidung dia, tersumbat. Dia sampai dia kata nak bernafas pun susah, kadang-kadang nak tidur pun susah. Cuma Kak Izzah cakap kat dia, cuba bila waktu sumbat tu, Kak Izzah cakap dia titik ke hidung. Tapi mesti kena makan juga. Bukan titik saja, mesti kena makan. Alhamdulillah kita try suruh dia buat macam tu titik. Masya Allah, beberapa hari je, seminggu lebih juga, dekat seminggu, dekat 2 minggu, dia titik. Alhamdulillah, dia datang jumpa, dia kata dah tak tersumbat. Dulu dia duduk pakai spray tu, nostril spray yang beli kat klinik tu. Dulu dia duduk sumbat je dia spray. Tu Kak cakap dia cuba titik dengan batu soda. Alhamdulillah dengan izin Allah, dia dah tak tersumbat dah sekarang. Masya Allah, kita rasa macam alhamdulillah, syukurlah ya, sebab barakah kan, barakah yang disebut penawar tu kan. Okey. Nombor 7, minyak batu soda boleh merawat masalah rambut yang gugur, insya-Allah. Tapi kena sapu selalu. Dan masalah yang akar tak kuat lah, sebab gugur tu sebab akar tak kuat. Masalah alahan ni seperti alergi boleh, seperti alahan resedung lah tu, kategori resedung, insya-Allah batu soda memang boleh. Orang yang ada masalah migrain kita sarankan ambil berapa titik minyak batu soda, sapu dekat sini, selawat 3 kali, istighfar ke, bacalah doa, sapu dekat sini, dan juga sapu di bahagian telinga belakang dan bahagian leher. Itu kalau ada masalah migrain, boleh buat, insya-Allah anda akan rasa lega nanti. InsyaAllah akan rasa lega dan rasa selesa sangat. Okey. Dan juga batu soda boleh meningkatkan kekuatan ingatan dan juga memberi konsentrasi, sebab dalam minyak batu soda mempunyai omega 3 dan 6. Omega 3 dan 6 ni ialah bagus untuk meningkatkan daya ketahanan minda kita, akan meningkatkan daya kekuatan minda kita, lebih fokus dan lebih konsentrasi, insya-Allah ya. Nombor 12 untuk kesuburan lelaki. Jadi suami-suami boleh amalkan minyak batu soda setiap hari. Selain daripada kuatkan sistem imuniti, ketahanan badan bagi kuat, boleh amalkan minyak batu soda setiap hari, pagi dengan pagi malam. Kalau dewasa 7 titik, kalau nak 5 titik pun boleh, tapi the best sekali ambil 7 titik lah, lagi bagus. Dia boleh membagi paras hormon lelaki lebih kuat, lebih bertenaga, ya, insya-Allah. Itu untuk para suami lah. Kalau para isteri, dia boleh meningkatkan kita panggil apa? Kita panggil testosteron, kita punya kolagen lah, bagi para hormon tu, para hormon kita lebih tinggi. Sebab biasa orang yang menopause dia akan lemah kan. Jadi orang yang menopause tu kita makan batu soda bagi meningkatkan balik
kita punya tu hormon kita, hormon testosteron kita bagi tinggi sikit, bagi up. InsyaAllah boleh nombor 13, minyak habatus sauda boleh menetralkan racun ataupun toksin. Toksin, bila toksin terlalu tinggi, dia akan mengakibatkan apa? Toksin tinggi akibatkan kita punya masalah uric acid, buah pinggang, ginjal. Kita akan mudah dapat masalah sendi, saraf ataupun arthritis. Jadi habatus sauda boleh menetralkan uric acid. Yang ke-14 ialah orang yang ada masalah susah nak tidur ataupun kita panggil insomnia. Jadi orang yang suka tidur ataupun suka berjaga malam-malam ataupun tak boleh nak lena ke apa, ambil kerap minyak habatus sauda, tak apa. Ambil dah 7 titik, tak apa. InsyaAllah tak ada memberi kesan sampingan. InsyaAllah bila kita amalkan, dia boleh beri keselesaan dan boleh bagi kita relax. Sebab dalam tu mempunyai dia punya nutrisi, kita panggil dia saponin. Dia boleh membantu ingatan kita ataupun bagi stabilkan darah kita. Dan ke-15, masalah resedung. Macam Kak Izzah tadi, resedung dia boleh kita galakkan. Sebab anak Kak Izzah memang ada masalah resedung. Setiap hari, 1 hari 2 kali dia ambil, pagi dengan malam. Kalau budak-budak Kak Izzah bagi 5 titik. Pagi 5 titik, masuk dalam mulut terus. Malam sebelum tidur 5 titik. InsyaAllah try buat. Pada mula-mula bila kita buat tu, sebenarnya kita akan keluar kahak, lendir, hingus, cecair akan keluar banyak dalam hidung kita melalui telinga kita, ya. Jadi lendir-lendir itulah bila kita biarkan dia membuatkan sesuatu dia asma ataupun mudah dapat penat. Sebab apa? Dia akan ganggu sistem pernafasan kita, paru-paru kita. Jadi bila kita ambil tu, dia akan berlaku tindak balas sekejap. Sebab apa? Dia nak buangkan lendir-lendir tu. Bila peringkat nyah tu dah ataupun peringkat toksin tu kita dah buang, insyaAllah pernafasan kita akan elok lancar, dan kita akan kurang berlakunya resedung ataupun alahan, insyaAllah, ya. Dan ke-16, membaiki saluran pencernaan. Itu yang kita cakap, pencernaan usus tu, gastrik. Jadi banyak dia punya khasiat minyak habatus sauda ni. Nombor 17, habatus sauda boleh memperbanyakkan susu ibu. Ya, anda yang ada anak dalam pantang ke, nak mengandung ke, atau yang hamil ke, elok makan minyak habatus sauda. Sebab minyak habatus sauda ni satu-satunya anda terbukti, boleh memperbanyakkan susu ibu dan melancarkan susu ibu. Jadi makan je, insyaAllah dia tak akan memberi kemudaratan. InsyaAllah antara bagus, yang kita panggil natural adalah habatus sauda. Sebab habatus sauda ialah daripada tumbuh-tumbuhan. Makna sumber daripada tumbuh-tumbuhan, makna semula jadi. Kita tak perlu risau. Memang kalau anda yang merancang nak susukan baby anda, nak banyakkan susu anda, beramallah dengan minta habatus sauda masa mengandung ni. InsyaAllah boleh. Dan selepas bersalin tu beramal je, InsyaAllah boleh membantu, ya. Yang ke-18, boleh memberi nutrisi pada ibu. Jika ibu makan habatus sauda dalam waktu mengandung, InsyaAllah dia punya kandungan tu sangat sihat. Sebab dalam habatus sauda mempunyai omega 3, 6 dan 9. Jadi omega tu apa? Omega ni ialah bagus untuk membantu melancarkan penyaliran darah kita, membantu perkembangan untuk bayi kita, otak baby kita, dan melancarkan saraf. Kadang-kadang ibu ni bila anak dia dah membesar, dia kadang-kadang dia rasa sendi sakit otot, kejang, ataupun kita panggil kebas-kebas, krem. Habatus sauda boleh. Sebab omega 3 ni kita tak boleh produce dalam badan kita. So kita kena ambil daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Jadi sumber-sumber itu seperti habatus sauda, zaitun. Zaitun, habatus sauda mempunyai omega 3, 6 dan 9. Sebab omega 3 ni untuk perkembangan bayi. Jadi ibu hamil digalakkan ambil. Bila dia makan omega 3, 6 dan 9 ni, perkembangan bayi cukup nutrisi dia. Cukup. Sebab ibu kena ambil extra omega. Sebab badan kita tak boleh produce atau tak boleh dapatkan omega 3. So kita kena ambil daripada sumber makanan, ya. Ke-19, untuk kulit dan anti penuaan. InsyaAllah memang boleh. Sebab Kak galakkan siapa yang ada masa malam-malam selepas tidur kan, selepas makan, selepas tidur pula, selepas makan minyak habatus sauda, ambil sikit minyak habatus sauda, ubur dekat pipi.
Kak Iza punya customer dia ada jerawat tau. Dia rajin bubur kat pipi. Sebelah dia bubur minyak betul soda, sebelah dia tak bubur. Dia nak tengok perubahan. Alhamdulillah yang selalu bubur tu dia kata jerawat dia dah nipis. Kalau kita yang tak ada jerawat ni, lagilah bagus. Mungkin kulit kita flawless flawless semua jadi insyaAllah. So anda yang ada masa selepas makan sebelum tidur tu, ambil sikit bubur kat muka. Kat muka ke kat daya bubur insyaAllah. Buat dalam masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, anda akan nampak perubahan dia insyaAllah. InsyaAllah boleh nampak perubahan dia. Jadi lagi yang ke-20 adalah minyak batu sabda boleh meningkatkan tahap penglihatan. Sebab dalam minyak batu sabda punya 100 zat. Dia mempunyai apa? Kaya dengan protein, kaya dengan karbohidrat, kaya dengan B3. Masya Allah. Zat-zat yang ada dalam tu sebenarnya membantu untuk sistem penglihatan kita insyaAllah, kalau kita selalu beramal lah insyaAllah ya. Jadi itu ada sedikit sebanyak sebahagian yang kita share kebaikan minyak batu sauda kalau kita beramalnya setiap hari insyaAllah. Kak Izzah yakin segala masalah kita boleh rawat dengan izin Allah ya. Cuma pengorbanan tu lah kena sikit. Pengorbanan duit, membeli, pengorbanan masa, kita kena makan waktu sehari 2 kali. Pengorbanan yalah, pengorbanan nak usaha nak makan tu kadang-kadang depan mata ada pun tak makan. Kan? Jadi sebenarnya memerlukan pengorbanan atau memerlukan atas daya usaha. Sebab kesihatan yang sihat tak akan datang menggolek-golek. So kita kena cari. Sebab kesihatan adalah salah satu orang panggil aset yang paling bernilai. Paling bernilai. Jadi kalau kita banyak duit sekalipun, kalau kesihatan tak sihat, tak ada makna juga. Tetapi kalau kita sihat, insyaAllah kita boleh cari duit. Betul tak? Jadi bukanlah Kak Izzah nak mengajar siapa-siapa, tak. Bukan niat di situ. Cuma Kak Izzah nak share sahaja. Sebab masih teriang-iang kata-kata Syuib tau. Selalu ingat kata-kata dia. Sebab kebetulan buka je video hari tu, dia cerita tentang tu. Buka je cerita yang Siti Sarah ni tu, buka je dia cerita tentang tu. Dia kata duit dia banyak pun dia tak boleh kembalikan Siti Sarah, dia kata. Jadi teriang-iang, selalu perkataan tu teriang-iang kat kepala Kak Izzah. Dia Kak Izzah nak share macam tu lah. Dia kata duit dia banyak, tapi tak ada makna untuk dia. Dia nak dapatkan Siti Sarah balik, dia tak ada, dia kata. Jadi bagi pendapat Kak Izzah betul lah ya. Duit bukanlah segala-galanya, tapi kesihatan segala-galanya. Betul tak? InsyaAllah ya, mudah-mudahan yang baik tu kita ambil pengajaran, yang tak baik tu kita ambilkan jadi kesempatan insyaAllah ya. So hanya setakat ini saja. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersasul. Kita minta maaf banyak-banyak, minta ampun. Yang baik tu semua idea daripada Allah SWT. Yang tak baik tu daripada kesilapan sendiri. Mohon maaf jika tersalah kata. So Kak Izzah doakan yang mana mendengar dan tengok live Kak Izzah ni, tolong like dan share. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat untuk anda semua InsyaAllah. Esok kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Apa lagi? Bye.